أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Wisyahul Afrah muka surat 20 baris yang ke-16 daripada atas. Muka surat 20 baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib dibasuhkan daripada najis anjing dan babi dan anak daripada salah suatu daripada keduanya daripada anjing dan babi. Dibasuh tu 7 kali. 7 kali dengan air. Dibasuh 7 kali. Dibasuh tu dengan air. Salah suatu daripadanya daripada 7 kali. Salah suatu. Kalau kita kat salah satu lah tau. Ini salah suatu. Mana salah satu kalau kita bahasa kita lah. Tak apalah ni salah suatu pun salah suatu lah. Janji kita faham lah maksud salah suatu ni. Kalau kita biasa salah satu. Kita guna kat bahasa salah suatu. Ada tau. Salah satu. Salah suatu daripadanya 7 kali tu air tanah. Dibasuhkan 7 kali. Dibasuh ni dengan air. Koma situ. 7 kali ni salah suatu daripadanya daripada 7 kali basuh najis anjing dan babi ni air tanah yang meratakan tempat kena najis. Dan jika dibasuh pada air yang berlari, air yang berlari ni macam air sungai lah. Air sungai bila? Air sungai sekarang lah. Air berlari lagi keruh. Air yang berlari lagi keruh. Sungai sekarang lah. Tak tengok sungai. Kan air keruh tu kan. Tak air keruh tu. Air tanah dah tu. Dan jika dibasuh pada air yang berlari. Dia ada air yang berlari. Ada air yang tenang. Al-ma'ul jari, air yang berlari. Al-ma'ul raqid, air yang tenang. Air tenang ni macam air kolah. Macam air tasik. Air tasik kan? Air tasik tu walaupun luah mana pun tasik, dipanggil air yang tenang. Air berlari ni kok, kalau kita kok air pahit lah air berlarinya. Air pahit ni payah nak jumpa lah keruh. Mungkinlah ada ketika air keruh ke, air berlari tu air pahit tu, air keruh tu. Ni kita buat mudah, contoh mudah sekarang ni air sungai tu. Air keruh tu.
Jangan timbul tanda tanya pula. Dah Ustaz, air sungai warna coklat tu air boleh buat basuh najis ke gitu? Coklat air tu air sungai sekarang ni. Oh, hak tu kau tepuk dahi lah. Itu air yang sudah bertanah sendiri. Kita air jernih molek-molek. Kita yang ambil tanah, masukkan ke dalam air, kita pun kocok. Kita pun kucar. Air pun jadi keruh. Kita yang buat. Air sungai tu dia bertanah dah. Sebab mari daripada air bukit, air ulu. Tanah, air dalam bekas. Jernih air, kita ambil tanah sendiri, kita pergi bubuh dalam tu. Kita pun kucar, jadi coklat air tu. Kita yang buat. Itu pun air mutlak. Kalau air yang bertanah tak mutlak, macam mana air tak mutlak boleh basuh najis? Ni basuh najis mughalazah ni. Anjing dan babi dan anak daripada salah suatu dari keduanya ni najis mughallazah, najis berat. Nak basuh dengan air tanah. Nak basuh najisnya dia kena air mutlak. Dan ni kita tanahkan air mutlak lah ni. Kita yang tanahkan. Air ke sungai tu bukan kita yang tanahkan, dia mari gitu dah. Air mutlak tu. Kalau timbul tanda tanya, kalau atas bawah tanya kita, mak sungai, air sungai keruh mak boleh ambil semayang dah air sungai tu mak keruh gitu Jawab kan kalau tak ada air lain boleh ada, dia kata. Kalau ada air lain tak boleh keruh gitu. Apa? Ada air lain, kita ada air lain ni. Air telok tu kan. Dulu pernah banjir besar di Kelantan. Kan air keruh kan. Hantar bekalan air mineral untuk minum. Dia kata mujulah atas air mineral. Kita nak ambil semayang. Banyak hari dah kita tak semayang. Apa tak semayang? Air tak ada. Air tak ada. Yang kamu banjir tu banjir apa? Banjir apa? Banjir apa? Banjir apa? Apa tanya banjir apa? Pening orang nak jawab. Banjir air lah. Lepas tu, tak ada air. Nak ambil air mana tu? Air keruh. Air keruh. Tak boleh ambil semayang. Bukan air mutlak. Tak reti sungguhlah. Kita bawa air mineral tu air beli. Bukan air murah. Air beli. Dia ambil semayang. Lepas tu 2-3 hari dia tak semayang sebab tak ada air. Bayangkan. 2-3 hari dah semayang sebab tak ada air. Yang kita peliknya, kamu banjir air. Kamu dah semayang kerana tak ada air. Tak ada air mutlak. Mana? Air jenis itulah air mutlak. Air tanah bukan air mutlak. Jeng orang panggil. Jengkreng. Jengkreng ada? Jengkreng berat nanang. Jengkreng se berat nanang se. Apa nak kata? Orang Terengganu lah. Hak berat-berat orang apa? Jengkreng berat nanang. Tak kena air ni. Tak semayang 2-3 hari. Walah kalau tak ada air titik pun tetap wajib semayang. Kalau tak ada air titik tetap wajib semayang. Ini air banyak tapi dikira bukan air mutlak. Air mineral tu air mutlak. Dan jika dibasuh pada air yang berlari, lagi keruh, lalu 7 kali perlarian atasnya memadai lalu 7 kali perlarian air atasnya atas benda kena najis dengan tiada tanah akan dia kerana air keruh tu air yang sudah ditanahkan. Lalu 7 kali perlarian. Bukan perlarian
orang luar mari Malaysia tu bukan. Bukan perlarian tu. Itu bukan perlarian, dia panggil pelarian tu tau. Pelarian. Ni perlarian. Mana pelarian? Air lalu, air lari tu lah, air bergerak tu. 7 kali bergerak air. Mana kalau lah pakaian tu kena najis mughallazah, letak dalam air sungai yang berlari tu. Yang berlari kan? Jadi 7 perlarian. 7 kali lari air. Letak dalam sungai tu, 7 kali perlarian air tu suci dah. 7 kali tu bila? Sekejap lah 7 kalinya air sungai tu laju. Nak dapat 7 kali tu letak je. Bukan bubuh, angkat. Waktu bubuh semula, angkat. Tidak. Budan tu 7 kali perlarian. Dalam berapa dalam berapa saat gitu je lah. Dalam berapa saat je. Maka sucilah pakaian tu. Ni hak gi kepada menyucikan najis mughallazah, anjing dan babi. Kita minggu lepas panjanglah. Baca sekitab je minggu lepasnya. Berkaitan dengan dan disyaratkan pada basuh yang mutanajjisun, basuh benda kena najis, datang air atasnya. Wurudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjisi. Datang oleh air yang sedikit atas tempat yang kena najis. Itu bicara minggu lepas. Panjanglah minggu lepasnya sebab dia akan pergi kepada persoalan meseng basuh. Minggu lepas kan tanya orang perempuan lah kalau nak tanya. Mana perempuan? Hak minggu lepas. Hak berkaitan dengan mesem basuh. Kita tengok kitab. Kita mengaji kitab. Kita faham kitab. Itu je. Kita mengaji kitab. Kita tengok kitab. Kita faham kitab. Orang yang mengajar hanya tolong baca. Orang mengajar tolong baca. We faham apa maksud ayat kitab. Sebab maksud ayat kitab ni, kita nak baca sendiri tu tak faham. Maka orang mengajar tolong fahamkan. Ayat kitab gitu-gitu tu maksud dia apa. Kita tengok kitab. Kita ambil hak dalam kitab. Bukan daripada pandangan orang mengajar. Bukan. Orang mengajar dia tidak boleh ada pandangan sendiri. Orang mengajar dia tidak ada pandangan sendiri. Orang mengajar hanya huraikan apa maksud yang ada dalam kitab. Kitab Wisyah ni lengkap dah. Hak bicara kitab Wisyah ni lengkap. Tak kurang dah. Asas-asas fardu ain bab menyucikan najis lengkap dah. Jadi terfaham kitab. Bukan kita nak kira hak lama-lama. Hak lama-lama dulu pakai ayat bilas lah apa semua. Tak ada. Ayat bilas tu tak ada. Tapi kalau bilas tu dengan makna datang air, okey. Kalau bilas tu dengan makna datang air, memang okey lah. Datang air. Dan cara buat bilas tu, memang cara datang air dah tu. Dia ambil sela-sela, dia pun datang air. Faham tak ni? Dia ambil sela, dia pun ditimba air. Satu timba tu sela baju ke macam mana? Satu timba sela baju. Dia habis-habis last sekali, dia pun ambil, dia pun timba. Dia ambil sela-sela, dia pun siram. Itu dia panggil bilah. Itu nak panggil bilah pun boleh. Tapi kita panggil apa tu? Datang air. Datang air ke atas
pakaian yang yakin kena najis. Atau panggil datang air lah tu. Tetapi situnya dinapok bilah dengan maksud air yang dia siram tu mesti turun ke bawah. Jangan ada tempat yang sama. Tak ada masalah. Air turun ke bawah ke, air bertakun tempat sama ke, tidak ada masalah. Janji air datang. Jadi kalau bilah dengan maksud air datang, tak ada masalah. Memang ini kita bicara sekarang. Datang air. Tapi datang air ni tak syarat kata air tu mesti turun dalam parit, tak semestinya. Kalau air berada tempat sama sekalipun, dipanggil datang air dah tu. Ya, saya contoh minggu lepas kan. Berdi kosong. Letak seluar yang diyakini najis. Ni ulang kali dia sebut. Yang diyakini najis. Syok di hati kita najis, hukum pekoh tetap suci. Yang diyakini najis. Dan bekas kosong. Dia pun datang. Tu nak panggil bilah, panggil tu datang. Tapi orang kita faham tak bilah gitu. Sebab air duduk dalam bodi tak bergerak. Tak. Itu makna datang. Itu makna datang air. Saya sebut dah melupakan. Dia tak faham mesin basuh ni. Kini air bertakung tempat yang sama. Maka air yang sedikit sudah bersentuh najis. Maka air jadi najis. Salah faham gitu. Janji air datang ke atas tempat yang kena najis. Air bertakung ke tak bertakung sama, tak ada isu. Air tersebut kekal, mutlak suci lagi menyucikan selagi tidak berubah dengan sifat najis. Kena faham situ. Selagi faham, tu tak anggap bilah. Sebab air berada tempat yang sama, apa yang nak pergi lah. Yang saya sebut dah sebelum ni kan. Basuh najis atas lantai. Yang pasti dia panggil datang air. Tu nak panggil bilah, panggil lah. Datang air. Air najis, jirim najis sudah dibuang. Tinggal sifat najis. Dia pun datangkan air ke atas sifat najis. Air yang sedikit di lantai tu, sedikit orang panggil. Takkan air 2 koloh pula. Bertakung di tempat najis. Bertakung di tempat najis. Najis dah air itu? Tidak. Sebab itu datang. Tapi air sedikit sudah bersama dengan lantai ada najis. Air itu tidak akan jadi najis selagi tidak berubah. Sebab air datang. Air duduk diam situ. Kita pun gonyoh. Gosok. Berubahlah air yang sedikit tadi dengan sifat najis. Air itu mau dipanggil air mutanajisun. Air yang kena najis. Air itu kena dikum molek dengan kain itu basuh molek. Di tempat tu sudah tidak ada sifat najis. Tapi lantai itu masih lagi najis. Datang kali yang kedua. Air sedikit sudah bersentuh lantai yang masih lagi hukum najis. Air kekal suci. Lagi menyucikan. Dia pun gonyoh, gosok, tak ada apa dah. Habis dah sifat najis di lantai. Air tidak berubah. Lantai suci, air bertakung atas najis itu. Dia panggil mustakmal. Dia kena faham tu dulu. Selagi dipaham, dipelotok ni, air kena bilah. Datang, air kena turun kat bawah. Tak. Tak syarat gitu. Ni hak banyak. Ajar mesin basuh tak suci ni, alasannya air bertakung. Itu alasan dia. Itu banyak alasan. Hak lagi, hak mula-mula dia kata air bertakung, maka air yang sedikit dalam mesin basuh, dia sudah bersama, bersentuh dengan najis. Maka air jadi najis, dia letak hukum. Maka air najis itu menajiskan semua pakaian yang asalnya suci dalam mesin basuh tu dia kata. Dah. Lepas tu minggu lepas saya baca ambil kitab Fathul Mu'in. Dan kitab Fathul Mu'in selepas membicarakan hak bicara kita sekarang ni syarat menyucikan najis ni hak dalam kitab Fathul Mu'in dia terus datangkan contoh air datang.
Dia tu datangkan contoh air datang ke atas tempat najis. Mana contoh, dua contoh saya bicara minggu lepas. Yang pertama, mulut kita najis. Sebab gusi kita berdarah. Mulut kita najis, gusi kita berdarah lah. Kita pun ludah. Air liur kita sudah tidak ada merah dah. Kita ludah. Air liur kita sudah tidak ada darahnya. Suci adalah mulut kita. Tadi masa gusi kita berdarah, mulut kita najis ke tak? Najis. Kita pun ludah. Air liur kita sudah tidak ada dah warna merah. Maka mulut kita disuci. Nak suci najis ni dengan apa? Dengan air mutlak. Kena faham gitu. Nak suci najis dengan air mutlak. Air liur, air mutlak ke? Jadi makna walaupun kita sudah ludah, air liur sudah jernih, mulut kita masih lagi hukum najis. Air liur dan mulut kita haram kita telan. Kalau tertelan juga air liur tu najis, berdosa kita. Kalau sehari bulan Ramadan, batal puasa kita. Ada. Gusi kita berdarah. Tak apalah kita kata gigi berdarah pun. Saya sebut gusi lah senang. Gigi tak berdarah. Kita pun ludah. Kita ludah sampai ke air liur kita tak ada dah darah. Adakah kita beranggapan mulut kita suci? Nak suci najis dengan air mutlak. Air liur bukan air mutlak. Jadi mulut najis lagi ya. Najis. Air liur dan mulut ni tak ada darah. Tapi masih lagi berada di tempat najis. Maka air liur pun hukum najis. Telang air liur yang najis apa hukum? Haram. Kalau kena sehari bulan Ramadan, apa hukum puasa? Batal. Macam nak suci mulut kita, kena berkomor dengan air mutlak. Kita pun ambil air pahit, kita pun masuk dalam mulut. Kita pun berkomor-komor. Kita pun ludah. Dalam mulut pun tak ada apa dah. Warna merah pun tak ada dah. Jadi sifat najis dalam mulut pun habis belaka dah. Air liur yang kita ludah tu pun, air pahit yang kita ludah tu pun, tak ada apa, tak berubah pun. Mulut hukum suci. Air yang kita ludah tadi, air mustakmal. Ketika kita masuk air dalam mulut najis. Kita pun berkomor. Nak tanya. Air sudah bersentuh dengan mulut yang najis. Air dalam mulut tak sampai 2 koloh. Faham tak ni? Air dalam mulut tak sampai 2 koloh. Ayah. Atau kata mulut gergasi pun sampai 2 koloh. Sampai 2 koloh macam mana? Air dalam mulut kita tak sampai 2 koloh. Secekok je kan? Sudah bersentuh dengan mulut yang najis. Sudah bersentuh mulut najis. Jadi najis dah air tu? Tak. Lepas tu kita pun komor. Bukan ada tempat yang sama. Bukan ada tempat yang sama. Lepas tu kita pun ludah. Wisih tak mulut? Wisih. Tak sama. Mesin basuh. Air ada tempat yang sama. Pusing. Sama. Masalah basuh mulut najis ni, kitab Fathul Mu'in. Lepas dia cerita, kitab Wisyah ni cerita samalah. Syarat basuh najis ni air datang. Selesai bicara, dia pun datangkan contoh. Air datang ke dalam mulut yang kena najis. Kalau faham, air yang sedikit kena bergerak semua, dia tak boleh masuk air dalam mulut lepas tu berkomor. Dia kena buat macam mana? Dia kena ambil wayar getah, masuk dalam mulut, buka pahit, gitu. Dah kena gitulah. Air masuk keluar. Ni. Kena buat wayar getah dalam mulut. Nak molek lagi buka paling besar sekali pun tak apa. Gitu. Tak ada. Kita tak ajar gitu. Dah buat macam mana? Ambil air dalam mulut, kita berkomor, kita berludah. Mulut pun sifat najis hilang dah. Air liur, air yang kita ludah, air pahit tu pun tak berubah apa dah. Suci tak mulut? Suci. Tengok.
Masa masuk air dalam mulut, air sedikit. Bersama dengan mulut yang najis, air takkan dia najis. Kita pun kocok. Air berpusing tempat yang sama. Tak ada masalah. Sama lah mesin basuh. Nak pergi ke mana lagi? Saya tak nafikan. Saya pernah belajar. Dengan guru yang menyatakan menggunakan mesin basuh tidak jadi suci. Tapi saya belajar yang terakhir dengan almarhum Baba Najibuddin Kerandang. Huraian memang meyakinkan. Sebab apa? Tak lari daripada maksud kita. Saya pernah belajar. Kalau orang tunjuk, ni rakaman ni. Ada yang kata tak suci mesin basuh. Saya faham. Di mana salah faham dia? Alasannya, air bertakung tempat yang sama. Tu saya kata, tebuk mesin basuh belah bawah tu. Kalau payah sangat kau. Kemudian contoh yang kedua dalam kitab Fathul Mu'innya, bekas yang kena najis. Bekas kena najis, jirin najis sudah tidak ada. Bekas yang kena najis, jirin najis sudah tidak ada. Macam mana nak menyucikan bekas? Macam nak menyucikan bekas yang kena najis tu? Dia pun datangkan air ke dalam. Datang air ke dalam. Sekarang bekas tu kena najis. Jirin najis tak ada dah. Kemudian bubuh air dalam bekas tu. Macam nak buat? Kocok bekas tu. Sifat najis di bekas tu sudah tidak ada. Air dalam bekas tu tidak berubah. Bekas tu suci. Air dalam bekas tu mustakmal. Hotel kita Fathul Mu'in. Najis dalam mulut dengan najis dalam bekas. Kalau nak faham kena air tu jangan bertakung, air tu kena berlari sentiasa. Tak ada buat gitu bekas tu. Bekas tu kena apa? Kena tungging, lingkup. Lingkupkan bekas tu, ambil air pahit, tembok. Air bergerak. Dah. Tak syarat gitu. Sekarang bekas tu najis. Kalau faham jangan bertakung tempat yang sama, berarti dia kena tembok air daripada bawah. Tembok. Air pun turun gitu. Dah. Ni dalam kitab Fathul Mu'in. Najis dalam mulut dengan najis dalam bekas. Pada ni. Jadi najis dalam bekas ni. Bekas najis. Bubuh air di atas. Mana apa tu? Air yang sedikit. Sudah bersentuh dengan dinding lantai bekas tu. Tak najis air tu sebab air datang. Air bertakung tempat yang sama. Tak ada isu. Dia pun pusing-pusing, kocok. Air tempat yang sama lagi. Tak ada masalah. Selagi tak boleh nak buang pemahaman, air datang ni umpama bilah orang tua dulu, dia kena, air turun ke tanah. Air kena turun dalam pari. Ada. Tapi orang tua buat dulu tu, dia buat bilah tu okey lah. Nak menghilangkan sabung, okey. Nak menghilangkan sabung, tak ada masalah. Tapi letak hukum wajib. Wajib bilah. Wajib datang air ke atas tempat yang kena najis. Betul. Letak nama bilah pun tak apa. Tapi apa makna datang? Contoh macam tadi, berdi kosong, letak seluar yang yakin najis, lepas tu datang air. Tu panggil bilah dah tu. Datang dah. Okey. Tapi di bilah dia faham kok lain. Cuma dalam kitab, minggu lepas saya sebut, tapi saya tak bawa kitab ni, kitab Idaman Penuntut. Ini kitab Idaman Penuntut, saya baca pukul 6 petang ni di RTN. Dia ada peringatan cara-cara membasuh tiap-tiap kena najis. Baca mutan najis lah ni. Tiap-tiap yang kena najis. Ni kita panggil mutan najisu ni. Yang diiktiraf oleh syarak. Yang diiktiraf oleh syarak. Syarak iktiraf. Syarak cok tanda halal ke apa? Dah. Iktiraf. Iktiraf syarak. Ialah dengan dicucur atau dirus air yang suci
ke atas benda yang dibasuh. Dicucuk, dijiru juga kurungan orang sebelah utara kata air lalu. Meskipun sekali lalu jika tidak diperbuat begitu umpama dicelup benda yang kena najis, dicelup, didatangkan ke atas air sedikit seperti air beseng atau periuk yang telah ada air menanti dalamnya, walaupun air itu mutlak, walaupun berapa kali celup sekalipun, hukumnya tidak suci juga. Apa tu dia tambah sini. Kitab Idaman Penuntut ni dia ambil kitab Matal Badrin. Kitab Matal Badrin sama ayat kitab dengan Wisyah ni. Kitab Matal Badrin dengan kitab Wisyah, pengarang yang sama, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani. Hal ini ditambah dalam kitab Idaman Penuntut ni. Hal ini mustahak diambil perhatian. Kerana banyak berlaku di kedai-kedai makan dan di warung-warung dan sebagainya. Orang membasuh daging yang berdarah atau ikan atau sebagainya pakai celup saja. Pada ni daging tu berdarah, air dah bekas, dia ambil daging ni, dia celup, dia pun dah puyuk. Ikan yang ada darah ni, dia celup, dia pun bubuh dalam puyuk, dia pun masak makan. Ada ni. Sekarang air ni sedikit. Kalau daging tu dicelup air koloh tak apa. Tapi air koloh mana pula takkan ada koloh kedai makan. Ada koloh kedai makan. Kalau kedai makan tu ada koloh air banyak, daging darah tu dicelup air banyak tak apa. Ada ni. Ada kan orang jual masuk atas sungai tu. Kalau air sungai tak apa. Air sungai. Kan ada kan belah Thailand ada tu. Hak dia jenis masuk atas sungai. Daging hak darah tu celup dah sungai tu, celup je lah. Air banyak tu kan. Celup. Orang puyuk. Tak apa gitu. Ni air dalam bekas air, tak apa dua koloh, dicelup mana pun itu tu. Masalah apa? Masalahnya air sedikit. Najis daging yang ada darah tu didatangkan. Bila najis didatangkan ke atas air yang sedikit, otomatik air tu hukum najis. Lepas tu daging yang ada darah tu hilang dah darah, tetap kekal najis. Lepas tu bubur dan puyuk, masak makan najis. Hak tu betul orang tua buat. Itu dia kata bilah. Dia pun mula dia celup dulu. Kena last kali dia pun dah bekas. Hak ni, hak bawah ni bocor. Bukan bocor, bawah berlubang. Abang apa ni? Hak bawah berlubang dia orang kata. Dia pun buka air pahit. Tu dia panggil tu air datang. Dia panggil air datang. Pandai ni. Air datang tu. Itu dia panggil bilah. Tak apa nak panggil bilah. Panggil salah panggil bilah. Tapi tu air tak bertakung. Tak apa bertakung pun. Tak apa tak bertakung pun. Kan? Mula-mula dia buat tu tak kena sebenarnya orang tua buat ni. Sebab dia apa-apa hal pun bekas ni dia buat air dulu. Baru datangkan daging, ayam, ada darah tu. Dia buah dalam air tu. Dia pun, dia apa? Gahar ke apa panggil? Inilah. Lepas tu bekas sebelah tu ada air takung dah. Ada air takung dah bekas sebelah tu. Dia pun buat gitu. Dia pun najis lagi ni. Dia pun bubuh pula dalam bekas yang satu lagi. Najis pula bekas tu. Bekas pertama ni dia pun basuh. Dia standby dah. Air mutlak dah bekas. Dia standby dah. Lepas tu dia pun gonyoh ni. Dia bubuh pula dalam bekas ni. Jadi najis tu sentiasa datang ke atas air. Tapi mujur yang terakhir tu barulah air datang betul-betul. Barulah kemudian tu air datang betul-betul. Sebelum tu bukan air datang. Dan sebelum tu macam mana? Najis datang atas air. Sekarang ni dia daging. Dia apa ni? Dia apa ni? Buat kecek tu lah. Buat kecek. Ni bekas ni air penuh dah ni. Dalam bekas ni penuh dah.
Dia pun ambil hok berdarah ni, dia pun bubuh. Dia pun bubuh. Apa apa tu? Najis datang ke atas yang sedikit. Okey, najis air dah bukan. Tapi memang kalau dak kena gitu pun najis sebab air tu berubah. Tapi najis daripada awal lagi dah. Sebab dia najis datang. Bekas pertama ni dia basuh mula, dia basuh. Dia penuhkan air pulak bekas ni. Dia pun gahar nak hilang darah dah bekas ni pertama ni. Dia pun bubuh pulak dalam bekas yang sebelah lagi. Berapa kali dia buat gitu sekalipun? 10 kali, 20 kali dia buat gitu. Tak ada buat 10 kali, 20 kali ni. 20 kali dia buat. Dia mesti buat gitu juga. Sampai ke daging tu jadi warna putih tu. Warna putih tu daging. Tak ada buat gitu. Tak ada sedap. Tak jadi daging lah gitu. Apa hukum daging tu? Suci tak lagi? Belum. Sebab apa? Sebab air tidak datang. Tapi daging yang ada darah yang najis yang didatangkan ke atas sedikit. Walaupun 20 kali takkan disuci. Cuma mujur dulunya dia buat 2 kali gitu. Yang terakhir barulah air datang.